Please answer yes or no. Can okay, so just start lah. Okay, so continue. Okay, first thing I would like to remind you all so tahu kan, we are the second assignment. What is the second assignment? You still remember? What is the second assignment? Okay, right. Still remember, right? What is second assignment? Hmm. Okay, this one is a second assignment, right? Just for remind. So when submitting, end of this month, is it possible? So you want to submit after Raya or submit before Raya? So how? How you want to submit? Anyone want to say something? Are you able to submit before Raya this week? That means not necessary. Next week on, but next week holiday, right? So you want to submit this week or next week? After Raya. Anyone After want? Raya, sir. After Raya, After sir. Raya ke? After Raya, so kira middle of June lah. So I tengok kalender je. So next week holiday, right? Next week holiday. So kita submit, bila nak submit? 3 Jun. Ataupun tambah 7 hari lah, 10 Jun lah. Okay 10 Jun Okay. Jun 3, 10. Okay lah, Rabu lah. 10 Jun lah. So kita tukar. Okay so submission 10 of June Okay, boleh Tapi ini sama still remember, right? How to do, right? It's a literature review. And then you baca lah from reading kan. Then you discuss what is the environmental impact kan. What are the environmental impact kan. Okay, from the town original planning kan. And then what are the mitigation kan. Okay, ya. Doktor, poster saya siapa tu? Ini online je. Oh. Memang kita submit online. So ini design based on A1 pun boleh. A1 je lah, senang lah. 2 A1 lah. Submit online je. Tak ada hard copy, online saja. So 2 A1 lah. Kalau kita nak cakap size, okay lah A1 sajalah. So satu poster, you beritahu apa environmental impact yang ada daripada town and county planning atau town regional planning kan, development kan. Second one is the mitigation. Mitigation means apa cara kita boleh kurangkan impact tu. Atau orang masuk lagi. Boleh What are the environmental impact? Contohnya apa environmental impact? Mungkin soil erosion kan, ataupun affect the habitat of the fish. Banyak kan, on the water ke, on the air ke, on the soil ke, banyak kan. Landslide ke, air pollution, water pollution. Semua tu boleh. And then what are the mitigation? Macam mana nak kurangkan kesan dia? Cuba baca dulu. Seperti kita mungkin nak buat apa lagi? Contohnya retaining wall ke, soil track ke, tak sebagainya kan. You baca. I think itu benda semua boleh cari. Kan, contohnya kalau bikin online cari kan, kalau macam ni yang kita cuba, you type saja. Tapi cuba baca artikel lah yang bagus punya lah kan. Contohnya, and environmental impact and mitigation. Tengok apa dia keluar. Contoh lah kan. Dah masuk, tak? Scholar article environmental impact and mitigation.
Ini ialah Power Google Scholar tau. Kalau Power Google Scholar maksudnya orang punya research lah, paper lah kan. Dia ada research dia and then dia buat paper dia. I think ini bagus. Kalau paper kita refer benda macam ni daripada Google Scholar punya. Kan, contohnya Health Impact and Mitigation Program in Maple tentang groundwater arsenic contamination. Mungkin ini daripada industri kan, development kan. So mungkin akan membawa groundwater arsenic contamination, maksudnya pencemaran arsenik lah kan untuk air bawah tanah. So apa health impact dia, health dia pun environmental impact juga kan, apa mitigation dia. So you boleh baca macam ni benda pun boleh kan. Okay, you boleh baca Google Scholar punya kan. Sebab Google Scholar punya dia lebih nampak akademik lah kan. Dia tengok 40 planning application in the east of England kan. Dia tengok planning application apa impact dia semua. So cuba boleh baca lah kan. Okay. Ataupun kita mau tengok Google Scholar punya, tengok yang biasa luar punya pun boleh juga kan. Contohnya ini kan. Ini satu organisation atau RG ni satu organisation kan. Atau orang masuk? Tak ada kan. Okay. Environmental impact and mitigation measures. Boleh baca lah, livelihood. Walaupun livelihood ni kita rasa macam social economic punya kan, tapi pun kira environmental impact juga kan. Kesan kepada kita punya kehidupan kan. And then seperti air pollution kan, dia ada air emission, air pollution. And then apa lagi? Dust, construction, air pollution juga kan. So ini boleh tengok-tengok juga kan. You jangan tengok satu je, tengok banyak. And then you buat poster you, okay? Kena tulis sumber rujukan Doktor, Hmm. kalau macam reference pakai ni dalam reference dalam segi report ke atau general article ke or something else? Reference maksudnya setiap ayat ataupun isi you ambil tengok orang lain, you kena buat reference. Tapi kalau biasa kalau pergi library reference dia by book lah. Kalau kita ambil PDF macam ni? Okay, you cari dia punya penerbit dia siapa. Contohnya, tengok sini ada beritahu ke penerbit dia. Tengok. Kalau actually dia ada, iaitu Petrosef kan, Petrosef ni. Dia ada beritahu ni, Gasco Air Signal Ocean Gas Pipeline. Oh, ini projek yang nama Petrosef. I think ini company dia, Petrosef tau. So, cuba pergi cari online Petrosef lah, itu apa company dia lah kan. Satu lagi cara lah, Petrosef apa company dia. Satu lagi, tengok website original dia. Dia cari organisasi yang nama tu. EIB.org ni, apa sebenarnya organisation dia? Kan, European Investment Bank. Oh, ini bukan dia punya, dia hanya satu tempat dia beritahu berita. So, bukan. So, I think you kena cari ECOSEF tu. I think ECOSEF tu lah, itu dia punya company lah kan. Petrosef ni. Mungkin Petrosef ni pergi cari. Contohnya lah kan. Tahu lah siapa dia lah kan. Petrosef. Dia satu company tau. Dia buat environmental engineering oil spill tengok. So memang dia satu organisasi lah. Petrosef kan. Betul kan? Tadi bawah tu beritahu Petrosef kan. Betul. Logo ni pun sama kan. Ini Petrosef. Ini company dia lah. Petroleum Safety and Environmental Service Company. So ini company dia lah. So sumber rujukannya ialah company ni. Petroleum Safety and Environmental Services Company. So rujukan dia company ni. Artikel punya nama ikut kertas ni lah. Apa nama company, artikel dia lah kan. Okay. Iaitu Environmental Impact and Mitigation Measures kan. And then dia punya organisasi, penulis tak ada, kita tulis organisasi lah. Petrosef, tahun bila, tengok dia beritahu ke tahun bila. Kalau tak ada, kita cakap no tag, tak apa. Kan, company name, kita author, kita tulis Petrosef. Petrosef, 2007 ada. Petrosef, kurungan 2007, artikelnya Environmental Impact and Mitigation Measures. Macam tu lah. And then beritahu dekat website mana kan. EIP.org apa benda lah kan. Okay, thank you. Boleh Boleh. Boleh. Itulah cara kita cuba cari dia punya reference kan. Ada orang masuk lagi? Tak ada. So, boleh cari lah sebenarnya. Banyak betul boleh cari online ni sebenarnya. So, dia memang antara rujukan dia. Kita kalau cari memang dia ada kan. Dia satu engineering company kan.
yang buat safety punya ke petrol gas punya kan. Okay. Tu orang masuk lagi ya. Okay. Doktor, satu grup berapa orang? Macam hari tu sama. Maintain kan, jangan tukar-tukar lah, nanti susah. Yang grup kecil tu ke 2 orang tu? Bukan. Grup yang berapa orang? 10 orang Oh, yang besar. Hari tu macam mana 2 orang satu artikel, lepas tu satu grup berapa artikel? 5 Semua sekali 10 kan, satu grup 10 orang kan, betul Apa tak ingat ni? 10 orang Ya, lebih kurang doktor. Okey, 10 orang, hari tu buat 5 artikel 10 orang kan, satu artikel 2 orang kan. Ini 10 orang, ini buat 2 poster lah. So 5 orang macam lebih kurang lah, average macam 5 orang buat satu poster lah. Dalam 5 orang ni, you boleh bagi kerja lah kan. Environmental impact banyak boleh cerita kan. Carilah kan. Ataupun medication pun banyak boleh cari. Boleh. Bukannya environmental impact daripada satu jenis projek tau. Boleh macam-macam projek tau. Satu poster ni cerita environmental impact ni, boleh cerita lah. Environmental impact from housing development, mungkin satu session. Satu session mungkin from industry development. Satu mungkin from petrochemical development pun boleh. Ya, satu poster itu ada 5 jenis projek punya environmental impact pun boleh juga. Kalau nak bagi kerja senang macam tu pun boleh juga. Kan? And then mitigation measures pun sama kan. Apa cara boleh mitigate pun boleh masuk lah kan. Boleh so baca. Contoh ini dia beritahu mitigation ni. Apa mitigation dia? Dia macam, betul tak dia beritahu? What are the mitigation measures? Okay, early stage dia beritahu environmental impact kan. Lepas tu ada ke mitigation dia? Ini lens. Tengok environmental impact ni banyak. Boleh on the landscape and visual impact pun boleh masuk tau environmental impact tau. Dia tak semestinya air quality, water quality tu kan. Visual impact pun boleh. Tak cantik kan, kotor kan. Itu pun boleh kira masuk. Economic employment punya impact pun boleh juga. So, perasan ke? Apabila kita cakap environmental impact ni, kita bukan apabila projek tu siap tau. Kita boleh tengok satu projek semasa construction, apa impactnya. So, setiap aktiviti, dia punya impact ni termasuk construction stage. Semasa construction stage, apa impact dia. Ataupun selepas siap kita namanya operation stage. Selepas kita itu mula operasi, ataupun rumah suatu orang, kedai sudah buka, itu operation stage punya impact. Semasa operation stage, ada impact yang lain. Semasa construction ada impact lain. So, masa kita cakap environmental impact ni, at least kita cover 2 peringkat lah. Peringkat construction punya impact, lain daripada operation ni. Contohnya, you build a house. When building the house, many negative impact and water pollution, air pollution, sound pollution, maybe got a healthy impact, many negative impact during the construction for housing. But operation for housing, maybe not much impact because housing didn't generate so much of pollution. That's why maybe operation stage, housing less impact. But the construction stage, yeah, even housing also might have many negative impact, right? That's why lain lah. Operation stage and construction stage should be different impact lah kan. Mitigation measures, dia ada beritahu ke apa mitigation measures ni? Kan contohnya traffic kan, dia bercakap kan possibility akan increase traffic volume dan sebagainya lah. Ini semua impact dia lah kan. Mitigation measures dia tak beritahu. Tengok mungkin dia beritahu. All this will beritahu terus. Contohnya dia mungkin ada effect on noise kan, pollution from the vehicles kan. Sebab you masa construction ataupun masa operation kan ni. Traffic punya impact kan. So tak kira lah operation ke construction. Normally environmental impact salah satu dia traffic impact lah kan. Dia akan membawa noise pollution contohnya. From the vehicles kan, from the lorry kan. So how to prevent? Prevention itu pun kira mitigation lah. How to prevent? So dia beritahu lorry routes ni should be selected to avoid residential areas. Maksudnya apa? Laluan lorry tidak boleh melalui perumahan. Contoh macam itulah. Ini pun kira one of the mitigation measures. These mitigation measures ni to prevent the nuisance, to elakkan kacau kangku lah kan. So lorry routes ni kena avoid from residential area. Ini pun kira mitigation measures lah. Kan? Uncontrolled use of forward drive vehicle in desert areas dan sebagainya lah kan. Tengok apa dia cakap lah kan. Maybe jangan destroy the vegetation kan. Jangan merosakkan tumbuh-tumbuhan kan. Vegetation tak semesti sayur. Vegetation maksudnya tumbuh-tumbuhan lah kan. Itu semua lah.
Okay, so boleh baca. Dalam dia, I think dia beritahu impact and terus beritahu mitigation. Dia tak asing. Dia soal kena baca dalam dia. Contohlah, ini berkaitan dengan pipeline kan. Ini I think dia buat pipe kan. Dia buat gas pipeline kan. Gas pipeline dia projek kan. Gasco, apa, Abu Sina, onshore gas pipeline kan. Dia buat gas pipeline kan. Dia punya impact and mitigation measures kan. Contohlah kan. So boleh you baca, you buat. Okay, macam-macam boleh cari. Sebenarnya online banyak maklumat. Okay, after raya boleh lah. At least bagi you after raya pun seminggu lagi kan. So sekarang ni seminggu raya, setengah minggu je raya. Lepas tu ada seminggu baru hantar, seminggu setengah kan. So ada 2 minggu lagi masa lah. Okay So ini boleh baca sendiri. Contoh inilah kan. Offsite of general landfill kan. Melibatkan mungkin transported offsite for general landfill. Dia menghantar sampah mungkin pergi ke landfill. Ini pun ada pollution dia kan. So boleh baca lah kan. Dia macam-macam punya problem kan. Tahu apa tu septic tank Tahu tak? Apa bezanya sekarang kita gunakan yang apa solid wastewater management plant itu yang kita gunakan macam oxidation pond ataupun kita gunakan yang mechanical punya kan wastewater treatment plant. Apa beza itu daripada septic tank tahu tak? You tahu tak ini apa itu septic tank? Tahu doktor? Tahu kan? Tahu. Septic tank ni biasa ni dekat rumah kampung kan ataupun rumah teres yang lama kan. Di belakang rumah tu you akan nampak dekat lantai dia ada macam pos satu konkrit punya kotak besar kan di bawah tanah kan. So atas ni dia ada 2 macam penutup lah, tutupnya kan boleh buka kan. Betul, nanti maintenance datang angkut. Sebab septic tank ni dia tak efficient tau. Dia tak efficient. You punya sewage, kita cakap sewage air cantik lah kan. Air kotor you kan, sewage you masuk dalam. Lepas dia digest dalam ada bakteria kan, digest air yang patutnya bersih tu akan keluar belakang kan, pergi parit kan. Tapi dalam dia mesti akan tinggalkan sludge. Kalau technical dia cakap sludge. Lumpur-lumpur itu mesti tinggal di bawah tu. So lama-lama akan bunuh ni, mesti korek keluar. Sama dengan oxidation pond ataupun kita cakap apa, sekarang punya wastewater treatment plant pun sama tau. Lama-lama bawah mesti ada terkumpul ni sludge kan. Mesti ada terkumpul punya. So kena korek juga. So macam kolam asasi ni pun kena korek juga. Lama-lama mesti korek. Tak korek nanti kolam dia semakin cetek lah. Sama dengan septic tank lah. Lama-lama akan jadi cetek lah kan. So memang kena koreknya. Itu maintenance yang kena buat lah. Tapi septic tank ni air keluar belakang ni pun tak bersih sebenarnya. Dia tahu mengapa. Sebab septic tank dia tutup habis kan. Kurang oksigen. Apabila kurang oksigen sebenarnya dalam itu ialah bakteria yang apa nak cakap kan anaerobik kan. Bakteria yang anaerobik. Bakteria anaerobik ni sebenarnya sangat mencemar. Dia menghasilkan gas yang mencemar. Kalau kita oxidation pond ni, biasanya nampakkan dia ada air pancuk ke, ataupun dia ada kincir kan, berpusing kat air dan sebagainya, dia akan bertampak oksigen. Apabila dia tampak oksigen, dia lebih bersih sebenarnya. Mungkin kita boleh type sikit lah kan. Oxidation pond. Normally kita cakap lah kan, oxidation pond. Okay. Tak apalah, apa yang kita rasa nak cakap-cakap je lah kan. Kita bukan nak study buat exam kan. Sekarang ni exam pun sudah ambil balik baca nanti kan, boleh buat di rumah kan. Macam inilah kan, oxidation pond. Oxidation pond ni dia macam satu wetland tau. Dia macam satu air lembab lah kan. Tak apalah pakai ini je lah. Walaupun kecil sikit. Kan, oxidation pond ni macam ni tau. Dalam dia kita boleh cakap is an aerobic or anaerobic ponds kan. Kalau kita letakkan something kan, contohnya air pancuk ke, ataupun kita letakkan kincir itu, kita pusing ke air itu akan tambah banyak oksigen. So itu jadi aerobic ponds lah. Kalau septic tank dia tutup habis kan, apabila dia tutup habis, itu jadi anaerobic punya. Apabila anaerobic tu sangat mencemar. You boleh baca lagi kan. So dalam dia banyak bakteria ni. Kan, bakteria ni akan menggunakan oksigen dan menghasilkan CO2 kan. Dan makanlah kita punya air buangan tu. Itu ialah aerobik punya lah kan. Kalau anaerobik dia lain, dia tidak menggunakan oksigen. Contohnya kolam ni, pong ni, apabila dia mendalam sangat, bawah ni biasanya anaerobik, atas ni aerobik. Sebab apa? Bahagian atas dapat oksigen, dapat matahari. So biasanya oksigen ada cukup di aerobik. Bawah ni biasanya anaerobik sebab oksigen tak sampai ke bawah lah. Itu anaerobik lah.
Ada masa boleh baca aerobik, anaerobik apa bezanya. Dia punya kesan yang lain. Macam ni diagram semua boleh baca lah kan. Sebab anaerobik ni, dia punya organic waste. Organic waste maksudnya kita punya sampah lah kan. Boleh besar lah. Besar lagi. Tak apalah. Kita cakap hari ni cakap benda ni pula. Tak apa. Sebab ini patutnya infra akan belajar ke? Tak tahulah. Okey. Organic waste maksudnya apa? Kita punya air kumpahan lah. Ataupun kita punya sewerage kan. Air kumpahan atau sewerage is organic waste lah kan. Organic maksudnya yang boleh dicerna oleh bakteria lah kan. Apabila anaerobik, dia tidak menggunakan oksigen. Apabila tidak menggunakan oksigen, dia akan gunakan oksigen daripada bahan kimia lain. That's why dia akan menghasilkan banyak pencemar ni. CH4 tu amonia lah kan. Yang lain ni, ini NH3 ni amonia. CH4 ni apa? Metana. Ini metana, ini amonia, karbon dioxide dengan ini apa tak tahu, hydrogen sulfide, apa benda lah. That's why dia akan menghasilkan banyak pencemar ni. Kan? Kes yang busuk ni ialah amonia ataupun amonia dengan metana ni lah. Tak boleh berbakar ni, metana ni. Apabila kalau atas ni cukup oksigen ni, dia akan gunakan konsep aerobik. Apabila aerobik ni sepatutnya dia macam ni tau. Oksigen digunakan menghasilkan karbon dioxide. Macam ni je cantiknya. Kan? Oksigen digunakan oleh bakteria menghasilkan CO2 je. So dia kira bagus punya lah. Hanya menghasilkan CO2. CO2 actually tak berapa mencemar ni. Okey je. Apabila terlebih je jadi global warming kan, itu jadi masalah. Kalau tak terlebih sebenarnya CO2 tak ada masalah. Bagus kan? Sebab CO2 ni tumbuh-tumbuhan perlukan. Lagipun tanah air pun ada algae kan. Algae ni kira apa nama, macam tumbuhan-tumbuhan hijau kecil-kecil itulah kan. Kita nama dia algae. Bahasa Melayu apa? Tak tahu cakap apa. Lumut. Algae ni kan. So algae ni dia hijau, ada matahari, dia akan buat fotosintesis kan. So dia akan guna karbon dioxide sebenarnya. So bahagian air atas ni, CO2 dikeluarkan oleh bakteria ni, dia akan gunakan algae. Algae akan bagi dia oksigen. So sihatlah. So air ni sebenarnya tak melebihi sangat karbon dioxide. And then pun tak ada kurang oksigen. Apabila kalau kita cakap tak cukup air, tak cukup oksigen, kita biasanya akan letak pancuk ke apa kan, bagi dia air bergerak, bergelola sikit lah, campur dengan udara supaya kita cukup oksigen. Ini yang paling bagus punya. Oksigen guna kalau CO2. CO2 digunakan oleh algae atau tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau bagi dia tidak oksigen untuk bakteria lah. So bakteria yang mencerna semua sisa makanan kita ke kita punya air kumpahan, sebenarnya hanya menghasilkan karbon dioxide lah. Kira bagus lah. Kan? Masa yang sama memang bakteria akan buat sel baru lah, dia akan besar, dia akan beranak kan. Sama algae pun akan beranak dia lah kan. Okay. Tapi yang risau ni ialah yang anaerobik ini kan, seperti dalam septic tank lah kan, sebab dia tak cukup oksigen. Kalau tak cukup oksigen, dia keluar ni proses lain lah seperti ini lah kan. Okay. That's why angin ni penting. Untuk aerobik ni angin penting supaya air bertapak oksigen. Tapi kalau ada matahari, pembukaan air biasanya ada algae kan. That's why dalam kolam ni ada algae sikit yang nampak air jadi hijau ni. Sebenarnya ni pun tak okey juga, tapi jangan banyak sangat lah. Sebab dengan algae ni dia akan menghasilkan oksigen untuk bakteria guna lah. Tapi banyak sangat pula problem, nanti bawah tu tak cukup matahari pula. Tak cukup matahari, nanti algae lain tak boleh besar lah kan. That's why itu natural punya wetland lah. Ini macam wetland lah kan. So natural wetland punya konsep ni boleh gunakan untuk membersihkan air tau. Termasuklah macam Putrajaya kan. Dia punya air sebenarnya bukan dia bersih jernih macam itu. Sebab dia gunakan konsep macam inilah. Dia ucapkan artificial punya wetland kan. Wetland cell kan. Wetland cell macam ni lah. Dia tanam rumput-rumput tertentu supaya air sungai semula jadi masuk melalui dia akan dijadikan bersih kan. So tanah air kerok-kerok itu banyak mungkin ada organic punya waste kan. Ada sisa-sisa makanan ke, kematian tumbuh-tumbuhan ke, binatang ke, ada organiknya sampah lah kan, akan dimakan oleh bakteria sebenarnya. Dengan keadaannya cukup udara, cukup matahari kan, atau tumbuh hijau ataupun algae kan. So bakteria itu aerobiknya. So bakteria aerobik akan menghasilkan CO2 saja sebenarnya. Sangat bagus lah gunakan oksigen kan, sebagainya. So ini semua kena faham lah kan. Ini sikit fundamental knowledge lah kan, ataupun engineering knowledge sikit lah kan. That's why kita cakap oxidation pump. Oxidation pump, ada oksigen lah, ada oksigen ni. Kalau aerobik dia buat ini.
Kan proses macam ni. Organic compound seperti kita punya kumpahan lah kan. Plus oksigen dengan usaha ni bakteria akan menghasilkan CO2 dan air saja. Baguslah. Sebab bakteria ni berguna. Bakteria ni tidak boleh cakap bakteria ni berbahaya. Kalau dunia ni tanpa bakteria, apa jadi? Boleh tak kita bincang satu isu ni? Kalau dunia ni tak ada bakteria, apa jadi? Apa kesannya apabila no bakteria in this world? Boleh tak bincang sikit? Halo? Janganlah tidur. Halo? 35 orang ni. Tapi tak tahu apa suara ni. Halo? Yes. Yes. Apa masalah kalau dunia ni tak ada bakteria? What's the problem? If our world, this world, our ecosystem don't have any bacteria, what's the problem? Hello? Anyone? Kena panggil nama lah. I tengok sini. Ini macam nampak masuk banyak orang. Raja Zaring tadi nampak dia nampak masuk. Okey, mana Raja? Tengah makan ke dekat? Tak boleh makan kan, sekali puasa kan? Ke tengah berbimbi ni. Okey, Raja. Hello? Raja Zaring. Mana? Hello? Tengah tidur ni. Raja Zaring. Tengok. Ini orang masuk je lepas tu tidur balik. Okey, Nurul Huda ada? Nurul Huda. Hilang semua ni. Halo, Nurul Huda? Tak ada. Robert? Saya Memang yang namanya Robert tak. Itu nama email saya tu. Itulah, bila ada Robert ni rasa ni. Apa nama you? Abdul Latif nama saya. Abdul Latif? Ya, saya. Lain kali pakai nama betul lah. Itu bila ada Robert dekat kelas kita ni. Ingat Sapahan tu, Sarawak ada Robert ni nama. Tapi macam tak ada pun Robert ni kelas ni. Okay, yes. Apa you nak jawab? Kalau dunia ni tak ada bakteria, apa masalah kita? Akan ada kematian organisma yang memakan bakteri-bakteri ni. Contoh macam paus, and then tumbuh-tumbuhan yang menggunakan bakteria, itu pun akan ter-effect diorang punya daily basis. Tak faham soalan saya, kalau tak ada bakteria tu dunia ni, tak ada bakteria, apa masalah dia? Tadi cakap apa? Tak faham. Ulangi sekali. Macam paus doktor. Paus dia makan bakteria, plankton. Okay, maksud you macam tu lah. Ya. Dia actually makan bakteria ke dia makan yang fungus semua itu? Dia makan plankton. Itu bukan bakteria, lain. Okay, tak apa. Usaha orang lain. Okay, siapa lagi Tengoklah siapa bermimpi ni. Ramai tengah bermimpi ni. Ada orang jawab apa? Imbalance punya ekosistem. Macam mana imbalance tu? Macam mana tak balance tu? Cerita sikit. M. Kama Rizal. Nama you sebenarnya apa? Kama Rizal ke apa? Mengapa tak balance? Apa yang tak balance tu? Kita sudah belajar kan, hari tu belajar apa? Food chain, material cycle semua sudah belajar kan, carbon cycle semua sudah belajar kan. Kalau tak ada bakteria dunia ni, apa masalah? Ini betul lah Dr. Ayu cakap ni. Ramai masuk Google Meet ni, lepas tu tak tahu dia buat apa. Pergi ni tak jawabnya. Dr. Ayu pun suka komplain. Cakap betul lah ni. Abu Zaring, mana Abu Zaring? Tengok panggil nama tak, ramai tak ada. Kita pergi mana ya? Okay, ada. Abu Zaring. Yes. Apa masalah? Kita sudah belajar banyak kan? Bagi apa yang saya faham, kalau tiada bakteria ni, tak berlakunya food chain antara satu sama lain. Contoh, akan bakteria sama bakteria pun ada dia punya food chain sendiri. So tiada kitaran lah bagi makanan food chain yang tu. So apabila tiada food chain bagi bakteria tu, so kat kita di manusia pun akan kekurangan food chain juga lah. Tadi, perasan tak apa saya tunjuk ini? Yang ini. Apa proses berlaku dekat ini apa nama? Oxidation pong ni. Ya, dia bakteria ni memakan benda yang kotor. So air buangan kita kan? Air buangan kita ke tempat kita kan?
bakteria ni diperlukan juga sebab dia menghapuskan sisa-sisa kita. So apabila bakteria dia akan jadi macam sisa-sisa tu tiada tak akan hilang lah. Okey. Macam kalau bangkai haiwan yang mati, kalau bakteria ada, lama-lama dia akan hilang sebab dimakan oleh bakteria. Kalau tiada bakteria, benda tu tak akan mati lah. So you akan nampak tau, rata-rata dunia ni kita ada harimau yang mati, gajah mati, you biar tak tahu nenek moyang mati pun tak lang kubur lagi masih ada kan, tak akan hilang punya selama-lama tau. Ente you punya air buangan tu semua selama-lama ni akan simpan di dunia ni tau, tak akan hilangnya. Sampah semakin banyak, tengoklah harimau mati banyak, gajah lah, mungkin boleh nampak dinosaur balik lah ni. Dinosaur mati tu, dia tak hilang kan, dia tak boleh decomposite kan. Mungkin ada dinosaur lagi boleh nampak ni. Ini satu kesan dia, apabila kita mati atau sampah kita atau air besar kita tak akan hilang kan. Ini satu masalah dari bakteria. Lagi dua masalah apa? Bolehkah kita wujudkan makanan baru? Bolehkah kita dapat makanan baru? Tak ada. Kita akan kehilangan makanan. Mengapa? You sudah belajar food chain kan? You sudah belajar carbon cycle, you sudah belajar masing-masing memerlukan antara masing-masing. Okey. Antara makanan dia, contoh makanan kita ada food chain kita. Bakteria ada food chain dia sendiri. Tak, yang saya cakap kita punya tau. Okey, ingat kita punya protein datang dari mana? Nitrogen kan? Ya. You ingat nitrogen dari mana dapat? Daripada air, daripada tanah kan? Okey, dunia ni kalau sudah 1 juta tahun dalam air bawah tanah, dalam tanah kita punya nitrogen, semua sudah masuk tumbuh-tumbuhan tau. Itu tumbuhan sudah dimakan oleh binatang tau. Lepas tu binatang mati, tak dicerai, tak ada decomposite. Semua nitrogen tu akan terikat dalam mayat-mayat haiwan dengan manusia kan. Saya tanya balik you. Dunia kita di tanah tengah air, ada lagi ke nitrogen? Hilang lah. Nitrogen semua akan tertinggal dalam binatang, tumbuh-tumbuhan yang mati. So akhirnya, bolehkah kita tanam sayur baru? Bolehkah kita tanam kacang baru? Tak ada, tak tumbuh. Tak ada. So kita akan kehilangan nitrogen. Sama dengan chemical lain kan. Semua kita punya benda yang subur ni akan terikat dalam mayat binatang dengan tumbuh-tumbuhan. So kita akan mati kelaparan lah. Mati tanpa makanan tau. Dunia kita selama sudah sudah tunai hemat lah. Kalau tanpa bakteria, kita lama sudah kiamat sudah. Tak mungkin lagi ada binatang dan tumbuh-tumbuhan lah. Sebab yang mati tak dicerai, yang baru tak boleh dilahirkan. Sebab tak ada makanan baru. Tanah kita hilang kesuburan. Tak ada subur lah. Tak ada fosfat, tak ada nitrogen, semua tak ada lah. Semua terikat dalam mayat. Dunia kita lama sudah tak ada subur lah. Kan? That's why macam kita sekarang buat baja pun kita contohnya gunakan tahi kan, sampah-sampah kan, kita gunakan air buangan binatang ke, ayam ke sebagainya kan. Sebab dia boleh cerai. Kalau dia tak boleh cerai, kita guna dia buat apa? Itu tak boleh jadi subur, dia tak boleh jadi baja. That's why kalau dunia ni tak ada bakteria, saya cakap dunia kita sudah berhenti food chain itu. Food chain sudah berhenti. Nitrogen cycle sudah berhenti kan. Sulfur punya cycling semua sudah berhenti. Maksudnya semua tumbuhan sudah mati, binatang semua sudah mati. Dunia ini tinggal batu, tanah, air sajalah. Sudah tak ada benda hidup tau. Itu seriusnya bakteria ni. Dunia ini kalau tak ada manusia, saya cakap dunia ini boleh berterusan lagi, boleh sustain lagi. Tapi dunia ini kalau tak ada bakteria, tak boleh sustain. Jadi lama kita dunia bumi kita sudah macam bulan lah, tak ada organismnya. Dengan batu, dengan air, dengan tanah-tanah je. Tak ada benda hidupnya. That's why bakteria berfungsi di dunia ni sebenarnya lagi penting dari manusia tau. Kalau tanpa manusia, fotosintesis masih diteruskan. Kitaran makanan masih diteruskan. Sulfur punya cycle masih diteruskan. Nitrogen punya cycle masih diteruskan. Dunia ini akan lebih lagi mampan kalau tanpa manusia. Tapi dunia ini tak akan mampan kalau tak ada bakteria. So sekarang ni tengok balik betul tak manusia ni lebih bernilai daripada bakteria? I think tidak. Sebenarnya bakteria lagi bernilai. That's why
Jangan ingat bakteria ni benda yang tidak penting. Sebenarnya dia sangat penting untuk manusia. Kalau tak ada bakteria, manusia tak boleh hidup lah. Lama sudah pupus lah. Kan? Bukan manusia je, semua binatang sudah pupus. So, bakteria sebenarnya lagi penting daripada binatang lah. So, bakteria dengan tumbuh-tumbuhan ni, I think merupakan organisme yang paling penting di dunia lah. Tumbuh-tumbuhan menghasilkan makanan. Bakteria menceraikan makanan. So, dua ni yang paling penting. Kalau tak ada bakteria, tak ada tumbuh-tumbuhan, dunia ni sudah pupus lah. Haiwan ke manusia, ada tak pentingnya. Paling penting tumbuh-tumbuhan dengan bakteria sebenarnya. Dunia ni akan sustain lah. That's why sustainability, kita nak preserve hijau. Satu lagi, kita kena ada bakterianya. That's why kita kena juga ekosistemnya ada bakteria. That's why kita buat oxidation pond kan, untuk menjenakkan kita punya air tumpahan. Kan? Contoh kita buat baja organic waste kan. Sampah-sampah kita simpan sana, lama-lama dia akan bereput-reput jadi baja kan. Itunya. That's why decomposite ni penting kan. Kena ingat, jangan ingat bakteria tak penting, kita dah bunuh bakteria aja. Habis bunuh semua bakteria, manusia pun mati lah. Kan? Manusia pun pupus dari dunia ini. Kan? Contohnya, kalau tak ada bakteria membawa penyakit, manusia tak boleh mati, apa jadi? You akan berumur 1000 tahun, 1 juta tahun, apa masalah? Bayangkan kalau tanpa bakteria, manusia ni tak akan mati kan? Betul tak? Kalau tak ada bakteria, manusia susah mati kan? Biasanya manusia mati ni sebab sakit kan? Sakit respiratory ke, macam COVID-19 ke, sakit apa kan? Lepas tu dia akan mati kan? Disebabkan bakteria kan? Kalau tak ada bakteria, manusia nak mati pun susah kan? Kalau manusia tak mati, apa jadi masalah dia? Ia akan nampak manusia 1000 tahun punya, 1 juta tahun punya orang. Dunia ni akan penuh dengan manusia je kan? Lepas tu tak cukup makanan. Nanti manusia makan manusia lah kan? Tak cukup makanan, manusia makan manusia lah kan? Itu lagi masalah kan? Betul tak? Tak tahulah. Ini satu benda boleh fikir saja lah kan? Jawapannya tak tahu. Kan? So ada ke bakteria yang bawa penyakit pun penting juga. Itu susah. Ini susah lah. Ini sensitif punya soalan lah kan? Bakteria yang bawa penyakit semua orang tak suka kan? Tapi kata-kala fikir balik kalau tak ada pun tak tahu apa jadilah kan dunia ni kan. Tapi elok-elok tak ada lah. Tapi bakteria yang mencerai makanan ke sampah ni, kita air kumpahan ni memang sangat penting. Itu memang confirm penting lah, mesti ada. Okay, yang penyakit ini boleh argue lah, boleh buat debate lah kan. Jawapannya pun tak tahulah, saya pun tak boleh cakap lah. Saya bukan expert sangat. Kan? Boleh bahas. Okay, boleh lah. So setakat ini sikit maklumat lah kan. Untuk kita terfikir benda ni, kita pun beritahu saja supaya you all lebih berilmu lah kan. Okay. So waktu berlalu dengan laju, sudah tekan pukul 10, tak apa, kita buat benda lain sikit je. Lepas tu kita boleh sambung lebar raya lah kan. Okay, example behalf sudah selesai. Okay, kita beritahu sikit Air Pollution Index kan. Ramai tahu Air Pollution Index kan? API, Air Pollution Index. Apa tu Air Pollution Index? Tengok ada orang masuk. Tak ada. Okay. Air Pollution Index API ni dia mengukur kualiti udara. So dia ada dia punya API Index kan. 0 sampai lebih dari 500 pun boleh kan. Biasanya kalau 0 sampai 50 ni kita consider ni apa? Udara yang bersih, sihat kan. Good quality ataupun healthy kan. Pollution is low. And then lebih kita cakap pollution low ni related to apa? Yield effect, iaitu kesan kesihatan dia macam mana. Tak ada kesan kesihatan lah kan. Kalau 51 sampai 100 ni moderate pollution. Tapi pun no yield effect. Tak ada kesan kesihatan. Kalau 100 sampai 200 sudah kira mild punya simptom. Maksudnya manusia mungkin ada sikit penyakit lah. Mungkin sudah ada mild ni yang maksudnya yang tak kuat punya aggravation. Boleh, maksudnya udara yang sikit kotor ni 100 ke 200 ni dia boleh menyebabkan kita punya penyakit lebih serius tau. Especially orang yang sudah ada chronic illness. Seperti ada masalah jantung atau paru-paru. You sudah ada penyakit paru-paru. You sudah ada penyakit jantung. So apabila udara ni kurang bersih ni, lebih dari 100, you punya simptom akan lebih kuat. Contohnya you mungkin ketidakselesaan, you jantung you akan lebih bergerak, lebih frequent lah. You punya sakit macam orang ada asma lah kan, lung disease, contoh orang ada asma. So you punya simptom akan lebih ketara. Mungkin sesak nafas akan lebih ketara lagi. Sebab udara kurang bagus.
kan. That's why paling penting you kena sihat dulu. Kalau sihat, sikit pencemaran tak ada apa. Kalau tak ada sihat, sikit pencemaran sudah menyebabkan penyakit lebih serius lah. Kan? Akan increase the risk kan for the lung disease punya patient ataupun heart disease punya patient lah kan. Orang yang sakit jantung atau sakit. That's why apabila air pollution kuat macam masa haze orang yang ada sakit jantung ni berhati-hati tau. Kalau keluar berjalan banyak, tapak udara yang banyak habuk tu, nanti takut use tapak heart attack lah. Mati terus lah. Ataupun lung disease orang macam asma ni takut sesak nafas terus, takut mati terus. Itu ni masalah. Kalau lebih dari 200 ni, very unhealthy tau. So air pollution ni kita kait dengan kesihatan sebenarnya. Memang air pollution ni yang ikut scientific ni, 2 jenis penyakit yang orang paling takut punya air pollution. Iaitu penyakit jantung dengan penyakit berparu lah. Berparu kita faham lah. Sebab berparu kita suka sakit. Tapak udara kotor memang lagi teruk kan. Tapi apa kaitan dengan jantung lah? Ini mungkin you kena baca artikel lebih lagi. Scientific punya kan. Mengapa udara tak bagus akan efek jantung? That's why jantung ni bukan dia cakap makanan minyak tak berminyak saja. Bukan macam itu saja. Termasuklah udara pun efek jantung. So banyak benda akan efek jantung lah. Kan? Bukan yang senang saja ingat kan. Ejaan hak ni macam salah. Kan? Ini baru betul kan. Betul kan? Ini ejaan baru betul kan. Tapi itu atas hash tu macam salah. Hak macam ni kan atas hash kan. Okay. So ini dia. So normally ikut Malaysia Based Standard API ni, kalau lebih dari 300 ni sudah kira hazardous. Hazardous maksudnya sangat mencemar lah. Kan? Normally kalau lebih 300 sekolah mungkin sudah tutup lah kan. Tapi kalau lepas 500 ni, intens ni, ini jarang berlaku. Kadang-kadang berlaku, nanti sebenarnya berlaku. 2000 tak ingat kata berlaku. Ini kira emergency lah. Bila emergency biasanya apa? Sekolah masih tutup, takut banyak orang pun tak boleh pergi kerja lah. Kita kena stop aktiviti supaya orang tak mau keluar. Macam COVID-19 lah. So apabila API intens melebihi 500, emergency period ni, so samalah macam COVID-19, orang jangan keluar. Sebab apa? Takut keluar nanti you terdedah kepada air pollution. Nanti banyak orang yang ada chronic illness ni. Orang ada heart problem, lung problem ni akan mati pula. Sama dengan COVID-19 lah. Kalau you kena bakteria, orang yang sudah ada penyakit ni, ada chronic illness ni, akan mati kan. That's why air pollution ke bakteria ke sebenarnya lebih menyerang orang yang sudah ada penyakit lain lah. That's why you kalau tak ada satu penyakit biasanya lebih sihat. You sudah mula dengan penyakit satu, itu senang dapat penyakit kedua, ketiga, keempat lah kan. Itu lagi bahaya lah, lagi bahaya. So lebih dari 500 API intens ni kira emergency. Biasanya sekolah berhenti, universiti berhenti, pekerjaan tertentu mungkin pun sudah berhenti kan. Kita nak minimizekan aktiviti manusia supaya kurang terdedah kepada air pollution. Dan disebabkan aktiviti berhenti pun akan kurang pollution. Apabila aktiviti kita teruskan, kereta mengeluarkan asap, kilang mengeluarkan asap kan. Kalau semua berhenti, biasanya pollution akan jadi kurang. Macam sekarang ni lah kan, during MCO ni, satu dunia ni, air quality become better because less industrial activity and no industrial activity, less car and others pollution. Ini API. Macam mana kira API ni? Sebenarnya yang influence kita punya API ialah apa? Satu ialah particulate matter. Satu ialah sulfat. Satu ialah carbon monoxide. Satu ialah ozon. Satu ialah NO2. Ini detail punya lah kan. Atau masa baca sendiri lah kan. Dia cara mengira ni dia menggunakan standard pelayanan. Contohnya, apabila dia kira particulate matter atau sulfat ni, dia gunakan purata 24 jam apa pencemar dia. Maksudnya, pagi mungkin tak kotor, sampai tengah hari baru kotor kan. Tapi API intens ni, dia ambil kira particulate matter ni. Particulate matter maksudnya apa? Pebejar terambai kan. Maksudnya pebejar-pebejar yang terbang dekat angin lah kan. Dia tidak ambil yang paling tinggi punya figure tau. Dia ambil purata, ambil 24 jam punya. Maksudnya particulate matter, yang kita nampak kabur-kabur, masa haze kan kita nampak kabur kan. Itu sebenarnya ialah particulate matter kan. PM ni bukan Prime Minister tau, ialah particulate matter. Particulate matter ni, itu dah menyebabkan udara kita nampak kabur-kabur punya kan. Dia ni, dia bahaya. Tapi bukannya sangat bahaya. That's why kita tak ambil bacaan yang paling tinggi pada satu hari. Kita ambil bacaan, lepas tu puratakan dia. That's why mungkin tengah hari sangat teruk. Tapi API keluar cakap tak serius. Mengapa tak serius? Sebab pagi tak kuat, malam tak kuat. Lepas purata tuan berapa jam, memang tak kuat lah. That's why kalau dia cakap, mengapa nampak kabur, API yang cakap tak tinggi. Kena ingat macam ni. Sebab API ni, dia bukan ambil figure yang paling tinggi.
dia ambil figure yang average kalau tak particular matter ni. Particular matter ni dia ambil average 24 jam. So pagi bersih, tengah hari kotor, malam bersih, average sederhana kotor saja. That's why tak kuat lah. Sebab kesan dia bukannya laju, dia kesan yang lambat. That's why kita ambil figure yang average 24 hours. Sulfat SO2 pun sama. Mungkin ada masa tinggi, ada masa rendah. Dia ambil average. Tapi yang ambil macam yang paling tinggi ni ialah ni, ozon NO2 ni. Ozon NO2 ni kita ambil 1 jam paling tinggi ni. Contohnya ozon pukul 3 petang paling tinggi. So kita ambil itulah sebagai pacaran untuk hari ni. So hari ni kita cakap ozon sangat tinggi. Mengapa? Sebab pukul 3 contohnya sangat tinggi. So ambil figure itulah. Dia tak averagekan satu hari ni. Kalau average satu hari ni, ozon jadi rendah juga. Sebab ozon sama, biasanya pagi malam dia rendah ni. So ozon ni sebab dia gas yang berbahaya. Kan? Dia gas yang boleh membunuh. That's why 1 jam tu tinggi, kira tinggi lah. Kita jangan puratakan dia. Kalau purata nanti akan jadi kecil dia punya nombor. That's why ozon ni kita ambil bacaan yang paling tinggi pada satu hari sebagai nombor untuk hari tu. So kalau pukul 3 tinggi je, kita cakap tinggi lah. Kita tak boleh puratakan satu hari jadi rendah balik, tak boleh. So ozon ni dia gas yang membunuh. Kesan sekejap pun sangat bahaya. That's why dia ambil figure yang paling tinggi pada satu hari, iaitu pada 1 jam punya figure lah. Ozon untuk 1 jam punya figure digunakan. Bukan purata. NO2 sama, nitrogen dioxide pun bahaya. Dia ambil nombor yang paling tinggi. Partikel matter SO2 ni dia kurang bahaya, dia ambil 24 jam punya purata. Carbon monoxide dia ambil 8 jam punya purata. That's why lain tau. Bukan dia semua pollutant, dia punya kesan yang sama. That's why dia cara pengiraan dia lain. Boleh dapat idea sikit? Okey. Particular matter ni semua tahu, bekerja terampai, iaitu kita punya, biasanya kita nampak karbon ni, jerebu ni, biasanya particular matter lah. Bekerja lah particular matter. Karbon monoxide ni apa tahu? Karbon monoxide tadi cakap bahaya kan? Karbon monoxide 8 jam. Dia ambil 8 jam. Mengapa karbon monoxide ni bahaya juga? That's why dia ambil purata 8 jam. Dia tak boleh ambil 24 jamnya. Okey. Tapi ada 2 jenis pengiraan. Atau orang mungkin guna 1 jamnya. Tapi kalau Malaysia API dia pakai 8 jamnya. Dia ada 2 jenis pengiraan. Dia nak ambil 1 jam ke 8 jam. Dan Malaysia dia ambil 8 jam lah. Okey. Karbon monoxide ni apabila tahu mengapa kita punya udara tak keluar karbon dioxide, mengapa keluar monoxide, contoh ni membakar kan, apabila you burning, why produce carbon monoxide instead of carbon dioxide? Anyone want to try? Normally when we burning we will produce carbon dioxide, CO2. Why sometimes come up with CO saja, carbon mono maksudnya satu kan, carbon monoxide, 1C1O. Why not CO2? CO2. Why? Siapa nak teka sikit? Why? Ada orang tak? Tak mau lah? Penat lah? Halo? Janganlah macam ni. Yes, Tak motivated ke kelas. Yes. Mengapa pembakaran ni menghasilkan karbon monoxide, kita menghasilkan karbon dioxide? Sebab apa puncanya? Combustion bukan oksigen dah. Apa tu? Ulangi. Bukan bahan api. Sebabkan bahan api tu, sir. Kenapa dia boleh jadi carbon monoxide? Yes. Sebab apa? Masa berbakar, kita membakar oksigen kan. So oksigen bakar, dia combine dengan karbon jadi karbon dioxide kan. Mengapa kadang-kadang jadi karbon monoxide, tak jadi karbon dioxide? Bahan tak, sir? Mungkin ada pencampuran bahan lain yang menghasilkan monoxide ni. Bukan. Sebab dia macam ni. Ada siapa nak try ke? Ini Robert ni. Nama apa Robert tadi? Nama lupa namanya. Latif, sir. Betul. Apa? Latif. Latif. Atau Latif Ya, sir. Nanti tukar nama lah. Okey. Mengapa dia nak cuba? Saya rasa tak, kalau refer pada jadual ni maybe sebab pembakaran tu dalam time period of 1 hour. Bukan. Okey, senang cakap macam ni lah. Okey, apabila semua orang tahu ke kita merokok ni, kalau merokok dalam kereta kena buka tingkap ke kena tutup tingkap? Buka tingkap. Mengapa nak buka tingkap? Kena tahu mengapa. Nak bagi asap tu keluar, sir. Bukan, nak bagi oksigen masuk tu. Nak bagi oksigen masuk. Kalau you tutup tingkap merokok, okey, oksigen semakin kurang. Mula-mula dia hasilkan karbon dioxide. Kan?
Lebih lama dia dihasilkan apa? Karbon monoksida. Mengapa? Oksigen semakin tidak cukup. Ingat. Apabila oksigen cukup, satu karbon kahwin dua oksigen. Apabila oksigen tak cukup, satu karbon kahwin satu oksigen je. Jadi karbon monoksida. That's why apabila tempat yang udara tak cukup, pembakaran berlaku ni bahaya. Dia menghasilkan karbon monoksida yang membunuh. Tidak menghasilkan karbon dioksida. That's why tempat yang pengudaran tak bagus. Tempat yang pengudaran tak bagus, ventilation tak baik, you jangan berbakar tu. That's why merokok dalam pejabat ni tak bagus. You merokok dalam studio ni tak bagus. Sebab apa? Aircon ni oksigen ni kurang. You merokok itu, akhirnya merokok itu keluarkan bukan karbon dioksida. Kurang oksigen. So akan menghasilkan karbon monoksida, bukan karbon dioksida. Okay, that's why masa merokok dengan mulut tu kan. Dia oksigen tak cukup kan, sebab apa? Hidung you ambil oksigen juga. Asap tu membakar lagi kan. Rokok tu membakar lagi, ambil oksigen juga kan. Oksigen dia berebut manusia dengan rokok kan. Akhirnya oksigen tak cukup. So dia bakar-bakar tidak menghasilkan karbon dioksida, dia hasilkan karbon monoksida. Okay, sekarang ni mungkin habis cakap karbon monoksida, kita berhentilah kan hari ni. Okay, apa masalah karbon monoksida? Kena ingat macam ni ya. Apabila karbon dioksida dia bergabung dengan hemoglobin kan, dengan sel darah kita kan. So sel darah kita menghantar oksigen pergi ke sel-sel. So dari sel ni oksigen bagi sel. Lepas tu karbon dioksida akan keluar daripada sel, akan masuk ke hemoglobin kan. Hemoglobin akan bawa karbon dioksida ke paru-paru, akhirnya akan cerai, bebaskan karbon dioksida. Betul? Semua faham ni kan? Kita punya oksigen masuk paru-paru. Lepas tu darah kita, hemoglobin kita akan membawa oksigen dari paru-paru tu pergi ke sel badan kita. Sampai ke sel badan, oksigen akan keluar daripada hemoglobin pergi ke sel. Secara tukar hadiah lah kan. Karbon dioksida dari sel ni akan pergi ke hemoglobin. So hemoglobin akan menghantar karbon dioksida balik ke paru-paru. Lepas tu akan dibebaskan. Faham kan? So oksigen ni sekejap bawa oksigen, sekejap bawa karbon dioksida. Semua boleh faham kan? Sel darah dari paru-paru ke sel membawa oksigen. Daripada sel ke paru-paru bawa karbon dioksida. Betul kan? Okey. Betul. Maksudnya kiranya doktor nak cakap yang karbon monoksida kan? bukan, dia cakap karbon dioksida dulu. Maksudnya hemoglobin, sel darah kita boleh membawa oksigen, boleh lepaskan oksigen, and then boleh membawa karbon dioksida, boleh lepaskan karbon dioksida. Masalahnya karbon monoksida ialah apa? Karbon monoksida ni apabila dia combine dengan sel darah kita, dia susah nak cerai. Faham? Akhirnya, you punya sel darah akan hilang kemampuan dia membawa oksigen tau. Contohlah, oksigen kahwin dengan hemoglobin, lepas tu akan lepaskan. And then hemoglobin kahwin dengan karbon dioksida, lepas tu akan bebaskan. So sel darah kita boleh bawa oksigen, boleh bawa karbon dioksida. Tapi sel darah kita kalau terbawa karbon monoksida, dia tak boleh dibebaskan. So you punya sel darah nanti akan penuh dengan karbon monoksida saja. Hilanglah keupayaan kita punya sel darah untuk membawa oksigen. Jadi seorang yang merokok ni, dia sentiasa kurang oksigen. Bukannya dia udara tak banyak oksigen, sebab dia sudah terserap karbon dioksida. Akhirnya sel darah dia penuh dengan karbon dioksida, dia hilang kemampuan dia untuk membawa oksigen masuk ke dalam badan. Walaupun paru dia banyak oksigen, tapi tak ada guna. Sebab sel darah kita macam bas dia lah, so penuh dengan passenger yang terkil tak nak keluar tu. Karbon monoksida ni macam passenger yang terkil tau. Dia masuk lori ke, masuk bas ke, dia tak nak keluarnya. So, you punya sel darah ni, walaupun banyak darah, tapi semua penuh dengan karbon monoksida. Dia tak nak keluar. So, you punya sel darah semakin hilang keupayaan untuk membawa oksigen. That's why orang yang yang berokok ni, biasa dia tak boleh lari lama tau. Dia cepat penat. Mengapa cepat penat? Cepat sesak nafas. Mengapa? Dia kurang oksigen. Mengapa kurang oksigen? Sebab karbon monoksida sudah masuk badan dia. Darah dia sudah dicemari oleh karbon monoksida. Kalau banyak karbon monoksida kita tapak, maksudnya apa? Nanti kita boleh mati kekurangan oksigen. Mula-mula rasa penat. Lama-lama, dia akan mati, tak cukup oksigen. That's why karbon monoksida ni kes yang berbunuh ni, bahaya ni. That's why kita jangan tutup dalam bilik yang tertutup, nanti kita merokok ke, membakar kertas ke, membakar apa benda. Akhirnya kita akan banyak karbon monoksida, akan menghasilkan banyak gas yang berbahaya. Nanti kita akan mati kekurangan oksigen. Itu ni bahaya tau, karbon monoksida. So mana tempat biasanya banyak karbon monoksida? Underground parking kan. Underground parking ni tak cukup oksigen ni. And then kita lalu kan. Ni banyak karbon monoksida tu. Sebenarnya bahaya. Bilik kita sekarang ni bukan ada orang sediakan bilik merokok. Itu bilik tu penuh dengan karbon monoksida tau.
itu orang nak cepat mati tu, boleh lah masuk kan. Lama-lama dia pendek umur lah, sepatutnya 100 mungkin jadi 50, merokok lagi tinggal 30 tahun mati. Sebab dia setiap hari tapak, dia masuk bilik merokok kan, tertutup kan, dalam dia penuh dengan asap. Asap tu tak apa, itu particulate matter, tapi yang bahayanya banyak carbon monoxide kan, sebab tak cukup oksigen tu. That's why sebab merokok banyak tu, kira dia pilih untuk pendekkan umur, bukan panjang umur lah, dia suka pendekkan umur kan. Tak boleh buat apa lah kan, itu pilihan dia lah. Okay, so hari ni mungkin pukul 10, Yon ada kelas lain kan? Ada kelas lain ke hari ni? Selepas ni ada kelas ke? Ke sudah tak ada hari ni? Ada. Hello? Ada sir. Ada Ada Lagi dua. So kita pukul 10 ada kelas kan? Okay, so macam ni kita berhenti sekarang ni, lepas raya kita semua balik. So kita sambung balik hari bulan apa 3 hari bulan Jun kan? 3 Jun sudah ada kelas ke? Belum? 3 Jun. Bukan cuti lagi ke sir? Minggu depan bila cuti? Memang cuti penuh kan? Sampai 4 Sampai 4 cuti So kita sambung balik kelas 10 Jun lah, macam tu. Okay, kita sambung balik kelas 10 Jun, tengah submit assignment sekali lah. So assignment you poster tu, you hantar dekat mana Email. Hari tu you WhatsApp ke hantar email Email sir. Email WhatsApp, sure. WhatsApp Okay, WhatsApp je lah, WhatsApp je. Sebab pada bulan kan, tak banyak kan. Okay, WhatsApp je. So 10 hari bulan, you WhatsApp kan assignment dan juga kita kelas 10 Jun lah. So kira 2 minggu tak ada kelas Okay, hari ni kita berhenti sebab carbon monoxide dengan particulate matter. Lepas tu kita akan bincang lagi air pollution lain, SO2, NO2, ozon dan sebagainya. Okay, ada soalan ke? Kalau ada soalan, kita boleh berhenti hari ni lah. Okay, tak ada apa Tak ada sir. Okay, thank you. Thank you, Doktor. Thank you. Selamat Hari Raya. Jangan makan banyak Okay sir. Tak boleh Makan banyak melawat. lah, sir. Jangan pergi melawat ramai.